Assalamualaikum. Dalam latihan ini saya akan menunjuk cara bagaimana untuk menghasilkan objek yang sebelah kiri ini dengan dimensi-dimensi yang diberikan dalam latihan wireframe. Jadi seperti biasa kita akan lihat ke sini. Kita kena dahulu bina asas ataupun bentuk di bahagian layer yang bawah. Dekat sini kita ada beberapa layer. Layer yang pertama, layer yang kedua, kemudian layer yang ketiga. Jadi upayaan kita membayangkan objek ini layer by layer merupakan kunci bagaimana sama ada kita berjaya atau tidak menghasilkan objek ini. Okey, jadi kita boleh memulakan proses macam mana untuk menghasilkan ini. Yang pertama kita kena di sini adalah top. Okey, kita boleh gunakan daripada southeast. Okey, kita boleh gunakan southeast. Okay, jadi sekarang apa yang kita perlu buat ialah kita bina yang bahagian sini dahulu. Jadi kita boleh kita kat situ. Jadi kita boleh bina yang bahagian bawah di sini. Jadi maksud dia kat sini kita boleh bina satu garisan 40, kemudian kita offset sana 50, offset ke sana lagi 50. Okay, jadi kita buat line dahulu, line daripada sini. Okay, kita boleh onkan kita punya auto. Kita pastikan jaraknya adalah alias 40 sudut kosong. Okay, enter. Jadi kita offset ini 50 ke sini, 50 ke bahagian belakang. Jadi kita boleh offset. Jadi dekat sini 50. Yang ini ke bahagian belakang. Kemudian kita offset lagi 50 di sini ke bahagian belakang. Jadi garisan ini, garisan yang di sini yang bahagian pada bahagian bawah telah ada, yang di sini telah ada. Tapi yang ini belum lagi ya. Jadi di sini adalah 30. Kita buat yang terdahulu. Jadi bentuk asasnya. Jadi sekarang apa yang kita buat ialah kita buat satu garisan line. Kita gunakan midpoint dekat sini ke midpoint yang bahagian belakang. Okay. Kemudian kita mirror ataupun kita offset. Sekarang daripada di sini jaraknya adalah di sini adalah 50. Jadi yang ini adalah jaraknya adalah kita jaraknya di sini adalah 40 70. Jadi kita boleh offset 35. Kita offset. Okay, 35. Jaraknya adalah 70. Jadi yang ini sini dan satu lagi ke bahagian sana. Okay, jadi sekarang kita nampak yang di sini. Jadi kita yang ini kita boleh extend. Kita extend. EXTEND. Enter. Pilih objek ini dan pilih objek ini. Okay, kita enter sebagai boundary. Yang ini tunjuk garisan ini dan tunjuk ke sini. Jadi titik ini berada di sini. Jadi kalau kita nak trim pun boleh. Kita trim yang ini. Kemudian kita bina line endpoint dekat sini ke bahagian endpoint di sini. Kalau kita nak bina yang ini ke sana pun boleh, nak mirror pun boleh. Jadi kita mirror. Mirror yang ini. Kita ambil endpoint, specify first point, kita gunakan endpoint kat sini. Kita just tunjuk saja di mana-mana kat sini, sepanjang ini. Kita enter dan enter. Jadi kita dapat objek yang ini, bentuk ini. Jadi yang ini kita telah dapat objek bentuk yang ini. Jadi kita boleh fillet. Fillet radius R, enter. Fillet R, enter. Kosong, kita letak kosong, enter. Jadi kita fillet yang ini. Enter, fillet yang macam sini pula. Jadi sekarang apa yang kita buat adalah kita kena offset garisan ini 30. Jadi kita offset 30 di sini.
Ya, jadi garisan yang ini atau pada bawahnya adalah garisan ini ambil dari sini. Jadi yang ini kita offset 25. Jadi 25 bagi 2 adalah 12,5. Jadi kita offset 12,5 ya dekat sini. Jadi yang ini kita offset ke sana, yang ini offset di sini. Okey, kemudian kita boleh trim. Trim yang ini. Okey, kita trim. Okey, jadi sekarang kita bentuknya telah yang bahagian depan telah siap. Jadi kita lihat bahagian belakang ya. Jadi dekat sini ada 10. Jadi kita offset. Offset. Okey, 10 di sini. Okey, kita dapat tulisan yang ini ya, 10. Okey, jadi yang ini 40, yang ini 70, jadi ada 15. Jadi kat sini 30, jadi 15, 15. Jadi yang ini kita offset 15. Offset 15 yang sini. Kemudian yang di bahagian sini. Jadi yang ini bentuk yang jadi ini kita trim Okey, kita trim and escape, kita trim. Okey, jadi yang ini. Okey, jadi kita dapat bentuk yang bahagian belakang ditembus sampai ke bawah Jadi sekarang ini kita telah dapat objek ini. Jadi sekarang apa yang kita buat? Kita kena siapkan satu layer demi satu layer. Jadi yang pertama yang kita nak buat layer yang kedua, kita bawa UCS ke bahagian ujung sini dahulu Jadi kita bawa UCS mau ke endpoint di bahagian sini. Okey, boleh juga. Jadi kita copy bahagian yang atas ni kita copy yang sini. Kita nampak jarak daripada sini ke sini. Okey, jarak sini ke sini adalah 10. Kemudian 20, jadi 30. Jadi kita kena offset yang ni. Okey, kita offset 30. Ni garisan ini kita offset ke sini 30 Jadi jaraknya adalah ini adalah 20, yang ini adalah 10. Jadi 30, jaraknya adalah 50. Jadi sekarang apa yang kita buat ialah kita extendkan garisan ni supaya garisan ni kita nampak sampai ke bahagian ujung Kita extend EX, PE, ND, extend, enter. Select garisan ini sebagai boundary, enter, dan kita select ni untuk di extend. Jadi garisan ini adalah garisan ini. Jadi kita boleh erase yang ini. Ini tidak perlu Jadi sekarang apa yang kita buat, kita boleh copy yang shape yang ini. Shape yang ini kita boleh copy dahulu. Jadi kita boleh shape ni, kita boleh naik ke atas pun boleh Jadi kita shape yang kita copy yang ni dahulu, CP. Ini untuk membuat layer yang kedua jadi sekarang kita dapat yang ini. Jadi kita base point adalah pada 00. Tinggiannya adalah 20. Jadi ada 0, 0, 20. Enter. Jadi kita dapat objek yang di sini Kita dapat yang ni. Jadi kita completekan dahulu line. Kita completekan satu-satu kat sini. Endpoint dekat bahagian sini. CP. Kita ambil yang ini, ambil endpoint, letak endpoint di sini. Kita letak endpoint dekat bahagian sini. Kita letak endpoint dekat bahagian sini. Kemudian kita letak kat sini kemudian kita letak dekat bahagian ujung sini. Jadi yang itu telah siap. Yang ini kita trim dulu. Trim yang ini. Kita trim yang ini Jadi sekarang apa yang kita buat, yang bahagian atas ni, yang bahagian bawah ni dah tak perlu dah Jadi kita buang
Jadi kita telah ada dekat bahagian bawah. Jadi sekarang apa yang kita perlu buat ialah kita copy yang bahagian ini. Yang bahagian ini tadi 1, 2, 3, 4 bahagian belakang tadi ke atas. Bahagian untuk layer yang ketiga. Jadi kita bawa UCS move ke endpoint bagi sini. Jadi kita copy copy. Yang ini 1, 2. Jadi kita gunakan ini. Jadi kita gunakan 00. Second displacement, kita punya UCS ada dekat bawah. Jadi second displacement adalah pada 0040. 0040. Jadi kita dapat yang panjang yang ini. Jadi kita bina line siapkan satu-satu dahulu. Endpoint dekat endpoint dekat sini. Jadi kita dapat objek yang berkenaan. Jadi sekarang apa yang kita buat ialah yang ini kita boleh guna line endpoint dekat bahagian sini. Ketinggiannya adalah 40 tolak dengan 20 jadi 20. Ketinggiannya adalah kita boleh letakkan koordinat, kita boleh gunakan kat sini. Ketinggiannya adalah 20. Jadi untuk membolehkan itu, sebelum itu kita kena bawa dulu UCS kat bahagian ujung sini. Jadi UCS kita move endpoint dekat bahagian sini untuk memastikan dia 000. Jadi kita bina line 00 kemudian 0020. Jadi kita dapat garisan yang ini. Jadi kita trim, ambil yang ini, enter, dan kita trim yang ini. Jadi yang ini kita tak, dia punya apa tak sama, jadi kita boleh tarik saja. Kita boleh gunakan, kita scratch bawa ke ujung sini. Jadi yang itu kita dapat. Kita zoom dulu. Kita ke sini. Jadi kita dapat objek ini, kemudian kita boleh copy. Kita copy yang ini. Kita gunakan endpoint ke sini dan kita bawa naik ke atas. Jadi yang itu. Kemudian yang ini kita boleh splash. Klik, alihkan cursor kat bahagian ujung sehingga warna merah. Klik sebelah kiri mouse kan ataupun bahagian end. Tunjukkan garisan. Kita dapat objek yang ini. Yang kat sini. Jadi sekarang apa yang kita buat adalah kita cp yang objek yang ini ataupun garisan yang ini. Kita gunakan endpoint dekat bahagian sini dan endpoint dekat bahagian sini. Jadi kita dah dapat. Jadi sekarang apa yang kita perlu buat lagi ialah kita perlu buat kita punya objek yang ini. Jadi untuk tujuan itu kita boleh bawa ataupun kita boleh kita tahu jarak ini adalah pada ketinggian. Dalam ini tidak kelihatan tinggi yang ini, tetapi jaraknya kita tahu yang ini 30, 40, yang ini adalah 30. Jadi sekarang ni apa yang kita buat ialah kita buat satu garisan kat sini, kemudian kita bawa UCS sini, kita offset 30. Jadi kita bawa UCS move ke endpoint dekat sini. Kita bina line, kita gunakan midpoint dekat bahagian sini. Midpoint bahagian sini. Kemudian kita offset 15. Ke sini. Jadi kita dapat bentuk yang ini, kemudian kita trim. Trim. Kita trim yang ini dengan yang ini. Kita dapat objek yang ini. Jadi sekarang kita tidak tahu ketinggian ini sebenarnya tak berapa. Kita tahu, tetapi kat sini adalah 20, mungkin kita boleh ambil 15 lah. Ketinggian ini 15. Jadi kita bawa UCS dekat bahagian sini dan kita bina 15. Kita bawa UCS
move ke endpoint dekat sini. Okay, jadi kita bina line, kita boleh line, enter. Kita boleh gunakan kosong-kosong. Okay, kita boleh gunakan kosong, negatif 15. Okay, jadi kita dapat objek yang ini, negatif 15 di arah ke bawah. Tulisan ni. Jadi kemudian kita CP. CP garis kali ini, kita gunakan endpoint dekat sini. Kemudian kita bawa dekat bahagian hujung dekat sini. Okay, jadi kita buat line endpoint dekat sini dan endpoint dekat bahagian sini. Okay. Jadi kita dapat kat sini. Jadi kita boleh CP yang ini semua. Okay, kita ambil endpoint dekat bahagian sini dan kita letak dekat bahagian belakang endpoint. Okay. Jadi sekarang kita dapat objek yang ini. Jadi kita sambung line. Okay, line kita gunakan endpoint dekat sini dan endpoint dekat sini. Line kita boleh buat, kita boleh copy CP yang ini. Kita gunakan endpoint, letakkan endpoint. Okay, letakkan endpoint dekat sini. Endpoint. Okay, kemudian yang bahagian hujung. Okay, jadi kita gunakan yang ini, line. Kita boleh gunakan, kita iris dahulu yang tak perlu. Endpoint ke sini. Okay, kita line, kita boleh endpoint dekat sini dan line, kita gunakan endpoint dekat bahagian sini. Bahagian hujung. Jadi sekarang kita lihat, kita bawa UCS. Okay, dekat sini kita yang ini kita dah tidak perlukan lagi. Okay, jadi kita nampak kat sini. Jadi kita nampak semua garisan-garisan kita yang ada line endpoint kat sini. Bahagian sini dan bahagian sini ya. Jadi mengapa kita buat kebahagian frame, dia banyak pergi kepada pembahagian kita yang akan datang, iaitu surface. Mengapa perlunya. Jadi kita boleh pusing, rotate kat sini. Mana yang tidak complete lagi. Yang kita tidak complete, garisan ini kita tak buat lagi. Jadi kita CP dekat yang ini. Kita gunakan endpoint dan letakkan endpoint dekat bahagian sini. Jadi yang itu kita telah pastikan. Kita escape je. Kita dah pastikan kita punya objek ini telah semua complete dia punya garisannya. Jadi kita boleh balik kepada kita punya southeast. Okay, jadi kita dapat objek yang seperti ini. Okay, sekiranya kita nak dimensi, jadi kita balik dahulu UCS. Kita balik kepada world. Kemudian kita boleh bawa setiap UCS tu. Okay, UCS kita boleh bawa endpoint dekat bahagian sini. Kita boleh letak kat situ. Okay, enter. Okay, jadi sekarang ini apa kita lihat ialah okay, UCS world. Okay, kemudian UCS move to endpoint bahagian sini. Saya tunjuk lagi sekali. UCS world. Pastikan dia dalam keadaan world dahulu, baru kita boleh gerak-gerakkan dia. Kita UCS enter, move enter ke endpoint bahagian sini. Okay, jadi sekarang kita boleh dimensi yang semua produk permukaan. Yang ini boleh, yang ini boleh, yang ini boleh. Jadi sekiranya kita nak dimensi yang ni, yang bahagian ini pula, kita kena bawa yang ini naik ke atas. Kita punya UCS naik ke sini. Kita boleh dimensi 1, 2 dan 3. Sekiranya kita nak dimensi yang ini, kita bawa UCS ke bahagian sini. Jadi kita boleh dimensi 1, 2, 3, 4. Sekiranya kita nak dimensi yang ini, kita kena jadikan ini adalah Y, yang sini adalah X. Jadi kita boleh dimensi yang ini. Sekiranya kita nak dimensi yang 20, yang sini jadi Y, yang sini jadi X. Jadi ini jadi untuk 20. Okay, jadi kita dimensi dahulu. Okay, kita dimensi linear. Kita gunakan endpoint dekat bahagian sini. Kemudian kita gunakan endpoint dekat bahagian sini. Okay, kita boleh tarik kat situ. Jadi kita dapat ukuran yang ini.
Okay, sekiranya kita nak, kita gunakan yang ini, kita boleh gunakan dimension linear, kita gunakan endpoint dekat sini, ke bahagian endpoint dekat sini. Okay, jadi kita tarik. Okay, jadi kita boleh gunakan base point. Yang ini adalah base point. Kita dimension base point. Jadi kita dimension, kita gunakan baseline. Baseline. Jadi kita boleh gunakan endpoint dekat bahagian hujung. Okay, enter. Jadi kita dapat yang itu. Jadi sekarang apa yang kita buat? Yang ini telah kita dimensi, yang telah dimensi, yang telah dimensi. Kita nak dimensi yang ini. Jadi kita kena bawa ataupun kita kena buatkan Y menjadi ke bahagian Z. Jadi kita putarkan Y ke Z. Yang menjadi paksi putaran adalah X. Okay, jadi kita UCS letak X. Okay, kita bagi 90 darjah. Y telah berada di sini, ZX telah berada di sini. Jadi dia ready untuk dimensi yang ini. Okay, pada satu permukaan. Jadi kita boleh dimension linear lagi. Kita gunakan endpoint kat sini. Dan endpoint dekat bahagian sini. Okay, kita dapat yang itu. Jadi untuk membolehkan kita dimensi yang 3 ni, 70, 25, kita bawa UCS ni tadi ke bahagian, kita balikkan, pastikan dia sending sengit ataupun dia mengikut permukaan ini, kita balik dulu kepada world. UCS world. Okay, kemudian UCS move to endpoint dekat bahagian sini. Boleh kita letak dekat sini pun boleh ya, selagi dia permukaannya sama. Okay, jadi kita dimensi kita gunakan linear, kita gunakan endpoint dekat sini dan endpoint dekat bahagian sini. Okay, jadi kita dapat objek yang benar. Okay, dengan keadaan yang sama, kita linear, kita gunakan endpoint dekat sini. Okay, kemudian kita letakkan endpoint dekat bahagian hujung sini. Okay, kita dapat yang ini. Jadi yang ini pun sama, jarak daripada sini. Jadi dimensi masih lagi linear. Okay, kita gunakan endpoint dekat sini. Dan kita gunakan endpoint dekat bahagian sini. Okay, jadi kita tarik ke bahagian. Okay, untuk kita dimensi yang bahagian atas, kita bawa UCS pada kedudukan, kita balik ke world dahulu, kemudian kita boleh bawa ke bahagian hujung sini. Okay, UCS world, UCS move ke endpoint sini kita boleh letak dekat bahagian sini atau bahagian sini boleh. Jadi muka ini adalah pada bahagian Y dan X. Jadi kita boleh dimensi yang ini dahulu. Jadi kita dimensi linear, kita gunakan endpoint dekat sini. Okay, dan endpoint dekat bahagian sini. Jadi kita boleh bawa ke bahagian depan ataupun ke bahagian belakang. Jadi, okay, jadi kita boleh buat ke bahagian belakang. Jadi kalau itu kita boleh gunakan dimension linear, kita gunakan endpoint sini dan kita gunakan endpoint dekat bahagian sini. Okay, jadi kita nak ini kita gunakan continue. Dimension continue. Okay, jadi dia ambil bahagian yang hujung ini. Okay, jadi kita dapat objek itu. Kalau kita nak dimension ni masih lagi linear, kita gunakan endpoint dekat sini dan endpoint dekat sini. Okay, kita boleh tarik ke jauh sikit. Okay, dimension masih lagi linear, kita gunakan endpoint dekat sini dan endpoint dari sini. Okay. Jadi kita nak dimensi yang ini. Jadi yang ini mesti jadi Y dan mesti jadi. Jadi kita bawa UCS, balikkan UCS dulu. UCS enter world. Jadikan amalan untuk balik ke world dahulu. Setting world. Kemudian kita UCS move ke endpoint dekat sini. Okay, jadi kita kena untuk membolehkan kita dimensi 40, jadi Y mesti pergi dekat sini, X mesti pergi dekat Y. Jadi yang pertama kita pusingkan Y dahulu ke Z. Jadi yang menjadi paksi putaran adalah X. Jadi UCS X 90. Okay, kemudian kita bawa X ke negatif Y. Jadi yang menjadi paksi putaran adalah Y. Jadi UCS Y 90. Jadi kita dapat begitu. Dan kemudian kita dimensi linear endpoint dekat sini dan endpoint dekat sini.
Okey, kita dapat ukuran yang seperti yang berkenaan. Okey, jadi sekiranya kita nak bawa masuk ke dalam model, prosesnya adalah seperti mana yang telah kita pelajari pada pelajaran kita dalam solid modeling. Itu saja.